mengenai sistem pendidikan di Tanah Melayu sebelumnya merdeka. Yang pertama, sekolah pondok. Pembelajaran dan pendidikan sekolah pondok adalah tidak formal pada ketika itu. Pembelajaran berasaskan kitab suci Al-Quran, akhlak yang baik, perilaku, pengetahuan dan kerohanian. Seterusnya, terdapat sistem pendidikan vernacular. Sistem pendidikan vernacular mempunyai tiga, iaitu sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular Tamil. Sistem pendidikan vernacular dia mempunyai tiga yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah sekolah vernacular Melayu, ditubuhkan pada tahun 1826. Ditubuhkan bagi orang-orang Melayu sahaja. Bahasa pengantaraan sekolah itu adalah bahasa Melayu. Yang kedua pula, sekolah vernacular Cina. Bahasa pengantaraan adalah Cina dan Mandarin. Guru-guru dan buku-buku diimport dari China. Contoh sekolah adalah SJKC Chonghua, Kota Baru, Kelantan. Yang ketiga pula, sekolah vernacular Tamil. Bahasa pengantaran adalah bahasa Tamil atau India. Buku-buku, kurikulum, guru-guru diimport dari India. Contoh sekolah adalah SJKT Manika Vasalam di Tanjung Maling, Perak. Dan akhir sekali adalah sekolah Inggeris, dibina di kawasan bandar. Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan. Selain itu, diaplikasikan oleh anak bangsawan Melayu pada tahun 1905. Contoh sekolah yang pertama yang dibina, sekolah Inggeris yang pertama yang dibina adalah Penang Free School, dibina pada tahun 1816. Guru-guru yang mengajar adalah padri yang mendapat pendidikan di Eropah. Itu saja daripada saya. Saya akan menerangkan tentang perkembangan selepas merdeka. Dasar pendidikan negara diglobal pada peringkat pusat oleh Kabinet, Kerajaan dan Kementerian Pendidikan melalui sistem jawatan kuasa. Selain itu, pengembangan potensi pelajar secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, yang harmoni dan berakhlak. Untuk pengetahuan kawan-kawan, terdapat 3 laporan pendidikan selepas merdeka, iaitu yang pertama laporan Razak, yang kedua Penyata Rahman Talib dan yang ketiga Akhta Pendidikan Pelajaran. Laporan Razak dipengerusi oleh Dato' Abdul Hussein, iaitu Menteri Pendidikan pada tahun 1956. Ia ada 2 tujuan. Yang pertama, menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan bina satu sistem pendidikan kebangsaan. Yang kedua, ia mengkaji semula struktur pendidikan negara. 2 cadangannya, yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan, dan yang kedua, satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama, berpusat dan bercorak kebangsaan. Seterusnya, Penyata Rahman Talib yang dipengerusi Encik Abdul Rahman Talib, yakni Menteri Pendidikan tahun 1960. Penyata Rahman Talib bertujuan untuk menyemak pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Yang kedua, membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Akhir sekali, Akta Pelajaran berdasarkan cadangan-cadangan laporan Razak 1956 yang bertujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang memupuk perkembangan rakyat Malaysia. Akta ini diperkenalkan pada tahun 1961. Tumpuan utama akta ini ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, yang kedua penggunaan kurikulum, dan terakhir pengambilan peperiksaan awam. Okey, hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang dasar pendidikan Malaysia semasa. Okey, dasar pendidikan Malaysia semasa ini mempunyai 4 institusi di Malaysia, iaitu pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah,
dan IPTA atau IPTS. Okey, bagi prasekolah ialah program yang khusus untuk kanak-kanak yang berumur daripada 4 hingga 6 tahun. Dan selepas mereka menghabiskan prasekolah tersebut, mereka akan ke sekolah rendah yang bermulanya daripada umur 7 hingga 12 tahun dan mengambil masa dalam 5 atau 6 tahun untuk menghabiskan pelajaran mereka. Selepas mereka tamat sekolah rendah, mereka akan ke sekolah menengah. Okey, sekolah menengah ni terbahagi kepada dua, menengah rendah dan menengah atas. Okey, bagi menengah rendah ini bermulanya daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3, ataupun yang kita boleh tak ikut umur, daripada umur 13 hingga 15 tahun. Itu bagi menengah rendah. Bagi menengah atasan pula bermula daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Okey. Bagi umur tingkatan 4 hingga 5 ialah 16 hingga 17. Okey, selepas mereka tamat sekolah menengah, mereka akan menyambung pelajaran ke IPTA atau IPTS. IPTA tu ialah Institut Pengajian Tinggi Awam, manakala IPTS ialah Institut Pengajian Tinggi Swasta. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan dasar pendidikan di Malaysia. Dasar pendidikan di Malaysia lahir melalui laporan Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957, tetapi ianya disemak semula pada tahun 1960 bagi menghasilkan laporan Rahman Talib. Kemudian dimaktubkan dalam Akta Pembelajaran 1961. Seterusnya, Jawatan Kuasa Kabinet ditubuhkan pada 1974 bagi memperbaiki pelaksanaan dasar pendidikan sistem pendidikan di zaman penjajahan, bagi mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka negara asal mereka, dan menekankan semangat pembangunan rakyat tempatan. Terima kasih. Laporan Kabinet pada tahun 1979 dipengaruhi Dr. Mahathir Mohamad, Menteri Pendidikan. Tujuannya ialah mengkaji semua matlamat dan kesan sistem pendidikan sekarang, termasuk kurikulum dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi sama ada jangka pendek maupun jangka panjang, serta memastikan sistem pembelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Dan antara cadangan beliau ialah memberi tumpuan kepada pendidikan asas 3M. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedudukan dikekalkan. Fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang tinggi. Aspek yang diberi perhatian pula ialah kurikulum pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional, penegasan terhadap 3M membaca, menulis dan mengira, pendidikan kerohanian kukuh. Yang terakhir ialah peluang melanjutkan pelajaran dari 9 hingga 11 tahun. Okey, objektif Ordinan Pelajaran 1957. Objektif ini bertujuan untuk menubuhkan satu sistem satu sistem bagi memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Okey, selain daripada itu, objektif Ordinan Pelajaran 1957 ini juga menggalakkan aktiviti co-curriculum bagi memupuk disiplin di antara kalangan pelajar atau murid-murid sekolah. Sebagai contoh, aktiviti co-curriculum ialah badan beruniform seperti kadet polis, kadet remaja sekolah, pengakap, puteri Islam dan sebagainya. Okey, terdapat 6 teras utama strategi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, iaitu membina negara bangsa, membangunkan modal insan, merapatkan jurang pendidikan, memperkasakan sekolah kebangsaan,
menunjukkan kecemerlangan institusi dan akhir sekali memartabatkan profesi keguruan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Jalan yang mana, ai tolonglah tunjuk. Jalan lurus, ai jangan belok-belok. Aku dah pernah terbatuk-batuk. Bau asam, ketiak siapa busuk. La 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 la. Oh oh oh, bujang lapuk kena pantai tulang rusuk. Jalan sengit terhangguk-hangguk, jumpa doktor tambal bulu. Bujang lapuk, bujang lapuk, bujang lapuk. Kalian buat apa? Oi, mak kau terkejut. Oi. Kami ingin belajar. Kamu semua buat baru ya? Ya. Mari kita ke kelas. Ayo. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar alif, Alif, ber, ber, te, te, se, se, jim, jim, ha, ha, ho, ho, dal, dal, zal, zal, ro, ro. Assalamualaikum Cikgu Hamzah. Ada pelajar baru masuk. macam kenal je ni. Okey, ini saya nak kenalkan pelajar baru kita. Okey, pelajar lama boleh duduk belakang Kita bagi pelajar baru. Duduk Okey, duduk. Kepada pelajar baru, okey, sebabkan ada pelajar baru masuk, saya akan ulang semula pelajaran kita hari ini. Okey. Okey, ikut ya. Alif, Alif, ber, Ber, te, te, se. se. Okey, ni saya akan tanya salah seorang Dia ada kepala, ada ekor dan ada mata di tengah. Okey, Cik B, sila jawab apa sebutan dia. Ada mata kan? Ha. Jim mata buta. Tuncit. Aduh, dia tuncit. Bukan, ini namanya Jim. Oh, Jim. Okay, seterusnya saya akan tanya kepada Cik Jas. Dia ada kepala dan ada ekor. Oh, ada kepala, ada ekor. Jim mata buta. Bukan. Saya akan tanya kepada Cik Lee pula. Apa sebutan dia? Tadi Cik Jas kata Jim tak ada mata. Ya. Ni jadinya Jim mata buta lah. Bukan, ini sebutan dia Ha. Oh.
Cik Ras? Oh, dia ada mata di atas ya. Itu namanya Jimambang Tanah. Hai Cik Alif, kamu gelakkan orang. Cuba kamu sebut sebutan ini. Saya pula. Itu huruf M.